Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid darjah 5? Selamat petang. Hari ini kita akan sambung belajar Tauhid darjah 5 yang disambungkan dengan bahagian ke-6 iaitu dalil wahdaniyah Allah Ta'ala. Okey. Sekiranya Allah Ta'ala ni dia tidak bersifat esa yang ditunggal, maka tentulah Allah ni dia adalah ramai. Dan ini menunjukkan Allah Ta'ala itu lemah. Kalau Allah Ta'ala lemah, maka tak adalah makhluk dan alam maya ini. Maksudnya, kalau tak ada, kalau Allah ni ramai dan Allah ni dia lemah, maka tak terwujudnya dunia ni dan tak terwujudnya makhluk dekat dunia ini. Jadi di situ adalah dalil menunjukkan bahawa dengan adanya alam ini yang dapat kita lihat, maka nyatalah Allah Ta'ala itu esa. Maksudnya, jika dunia ni ada, makhluk ni ada, maka siapa penciptanya adalah yang tunggal itu, yang esa itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Dalam Al-Quran pun kalau awak tengok dalam kitab Tauhid darjah 5 muka surah 10, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Maksudnya, kalau ada di langit dan di bumi yang lain dari Allah Ta'ala, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maksudnya dalam ni pun dah cakap, jika ada makhluk lain yang mengesakan diri dia ataupun nak menyamakan dengan Allah, maka rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Adapun keterangan ini atau kenyataan yang menunjukkan alam akan binasa atau tidak boleh ada jika Allah Ta'ala berbimbang, ada empat perkara yang berikut. Maksudnya kalau dia katakan dalam kitab pun ada cakap, empat perkara yang menunjukkan alam ini akan biasa atau tidak boleh ada jika Allah Ta'ala berbilang-bilang. Maksudnya jika Allah bilang akan terjadi apa? Diandaikan bahawa ramai Tuhan yang menjadikan sesuatu benda yang sama secara kebetulan tanpa saling membantu antara satu sama lain, maka perkara ini mustahil kerana pasti berhimpun dua atau lebih Tuhan yang memberi bekas, yakni kesan pada suatu benda seperti dua Tuhan atau lebih menulis qada dan qadar di Lauh Mahfuz. Maksudnya kalau banyak Tuhan, banyaklah pendapat. Diandaikan juga, diandaikan juga bahawa jika ramai Tuhan yang menjadikan satu benda yang sama secara kebetulan, tetapi setiap Tuhan menjadikan bahagian tertentu, maka perkara ini mustahil kerana akan berlaku keseimbangan, kecelaruan dan kesetaraan terhadap ciptaannya. Okey? Tiga pula yang tak. Diandaikan bahawa ramai Tuhan yang menjadikan sesuatu benda yang berbeza dan terlaksana kehendak semuanya, seperti satu Tuhan berkehendak mengadakan malam dan yang lain mahukan siang, maka perkara ini mustahil kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitu malam dan siang serentak. Dan yang sah pula, diandaikan bahawa ramai Tuhan yang menjadikan suatu benda yang berbeza dan terlaksana kehendak salah satu daripada mereka, maka perkara ini mustahil kerana Tuhan yang tidak terlaksana kehendaknya tentulah dia lemah, dan Tuhan yang terlaksana kehendak juga lemah kerana sama darajat keduanya. Maka keempat andaian di atas ini menunjukkan kelemahan Tuhan yang ramai. Jika Tuhan ramai, dan alam tidak boleh ada, bahkan menunjukkan mustahil perkara yang tersebut boleh berlaku pada akal. Dan seterusnya,
Ni dalil qudrah, iradah, ilmu dan ayat. Okey, ni ketujuh dalil qudrah bagi Allah Ta'ala. Ke-8 dalil iradah bagi Allah Ta'ala. Ke-9 dalil ilmu bagi Allah Ta'ala. Dan yang ke-10 dalil hayat bagi Allah Ta'ala. Okey. Okey, jika tidak ada satu daripada empat, yakni qudrah, iradah, ilmu dan hayat ni, sifat daripada sifat tersebut, nescaya tidak akan ada suatu makhluk pun. Perkara ini mustahil lah kerana segala yang baharu, yakni makhluk, dah ada. Dengan demikian, sabilah Allah Ta'ala itu bersifat qudrah, iradah, ilmu dan hayat. Dihimpunkan empat sifat ini dengan satu dalil akli kerana jika tidak ada salah satu daripada sifat tersebut, maka tidak akan ada sesuatu daripada alam ini. Kalau tak ada empat-empat sifat ni, maka tak terjadilah makhluk. Tak terjadilah benda-benda yang ada dekat dunia ini, dekat alam semesta ini. Okey? Jika Allah Ta'ala tidak bersifat qudrah, maka bermakna Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawanan iaitu lemah. Jika Allah Ta'ala lemah, tentulah Allah Ta'ala tidak dapat jadikan alam ni. Jadikan makhluk ini. Mustahil Allah Ta'ala lemah kerana alam ni telah ada dan berbentang luasnya di hadapan kita. Lepas tu, jika Allah Ta'ala tidak bersifat iradah, maka bermakna Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawannya, iaitu terpaksa atau lalai atau terlupa. Kalau Allah tak ada sifat semua ni, Allah mungkin akan jadi terpaksa atau mungkin lalai ataupun terlupa. Jadi mustahil Allah dapat sifat seperti itu. Okey. Sekiranya ini berlaku, maka ini bermakna Allah Ta'ala itu lemah. Ketika itu tidak akan ada alam ini. Jika alam ini ada bukan dengan kehendak iradah Allah Ta'ala, maka seakan-akan alam ini qadim, iaitu sedia ada. Sama seperti Allah Ta'ala, perkara ini mustahil. Okey. Dan juga yang jika Allah Ta'ala tidak bersifat ilmu, maka bermakna Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawannya iaitu jahil. Takkanlah Allah tak tahu kan jahil tu. Sekiranya ini berlaku, maka ini bermakna Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kekurangan dan perkara ini mustahil. Mustahil Allah Ta'ala bersifat kekurangan sebab kerana ketika itu tidak akan ada alam ini. Dan juga yang jika Allah Ta'ala tidak bersifat hayat, itu kehidupan, maka bermakna Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawannya iaitu mati. Takkan Allah tak ada, mustahil lah. Perkara ini mustahil kerana ia menafikan sifat kudrah, yakni iradah, ilmu, kerana hayat itu syarat bagi semua sifat-sifat tersebut. Sekiranya itu berlaku, maka ternafi dah sifat yang tiga itu dan sabit pula lawannya iaitu lemah, terpaksa dan jahil. Okey, maka pada ketika itu tidak akan ada alam ini. Okey, dalam Al-Quran pun dia kata, Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kamilah yang menentukan dan menetapkan kematian, yakni kematian tiap-tiap seseorang di antara kamu. Maksudnya Allah dah cakap dah. Allah yang menentukan dan menetapkan kita punya masa, kita punya keadaan kita punya kehidupan kita. Allah tetapkan. Dan Allah dah tetapkan kematian kita ni tiap-tiap seorang di antara kamu. Di antara kita ni Allah tetapkan bila awak tiada, bila awak akan meninggal, bila awak akan mati. Okey? Okey. Seterusnya, innama amruhu iza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat, yakni benda. Benda itu jadilah engkau, maka ia terus menjadikan. Menjadi. Okey. Alimul ghaibi wa syahadah. Yakni yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Maksudnya Allah ni dia berilmu, dia tahu mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata. Kita tak tahu pun. Tapi Allah tahu.
Okey. Dan yang